أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Tuan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmat dan hidayahnya kita dapat bertemu kembali dalam siri ceramah ataupun kuliah muamalah Islam. Hari ini kita bincang topik yang ke-71. Topik yang ke-71 bab mengenai perbankan Islam khusus berkenaan dengan pembiayaan kenderaan, iaitu pembiayaan untuk beli kenderaan. Tuan-tuan dan puan, kalau tak silap saya, harga kereta di Malaysia ni antara yang tertinggi di dunia. Selepas Singapura lah. Singapura orang lain semua tak boleh lawan. Ya. Kalau tuan-tuan dan puan bekerja ataupun belajar di Amerika ataupun di UK, harga kita amat murah tuan-tuan. Ya. Kalau zaman saya belajar $300 boleh beli sebiji kereta dah. $300 tu lebih kurang RM1,000 setengah kita boleh beli sebiji kereta. Bolehlah tahan 2-3 tahun. Ya, bolehlah tahan 2-3 tahun. Kat Malaysia nak cari RM1,500 motor pun tak dapat. Ya. Basikal elektrik pun dah RM2,000 lebih. Ya. Jadi tak semua orang diberi rezeki yang luas untuk kita beli secara cash. Ya. Ataupun kalau kita ada cash pun kita tak nak beli secara cash sebab kita nak simpan duit cash kita, mana tahu terjadi apa-apa kecelakaan yang akan datang, maka kita lebih terdorong untuk membuat pembiayaan atau membayar pembelian kereta secara angsuran. Dan kita tahu bahawa perbankan Islam telah ada di Malaysia sejak 1983. Jadi saya akan ulang tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita bercakap tentang perbankan Islam, ada dua perkara yang saya akan cakap. Yang pertama, apakah perbezaan utama perbankan Islam dengan perbankan konvensional? Yang pertama sekali ialah perbankan konvensional tidak wajib patuh syariah. Malah tidak patuh syariah pun. Ya. Dan tidak perlu ada penasihat syariah. Perbankan Islam wajib patuh syariah. Dan wajib ada penasihat syariah. Ya. Wajib tuan-tuan dan perempuan. Sebab apa tuan-tuan? Kita patut bersyukur sebab di perbankan Islam ini ada sekumpulan manusia yang telah mengambil amanah untuk mengambil tanggungjawab, mengesahkan perbankan Islam itu patuh syariah. Kalau mereka silap, mereka yang tanggung. Kalau mereka silap, mereka yang tanggung. Kalau tuan-tuan nak pergi terjun ke dalam perbankan konvensional, tanggunglah sendiri. Tanggung sendiri. Dan perbezaan yang kedua antara perbankan Islam dan perbankan konvensional ialah perbankan konvensional semuanya kontrak-kontraknya berasaskan pinjaman. Kontrak pinjaman pada asalnya adalah halal. Asalkan kita bagi pinjam, kita ambil apa yang kita bagi pinjam. Kalau macam itulah bank buat, macam mana mereka nak apa? Nak cari makan, Jadi di perbankan konvensional mereka menggunakan akad pinjaman dan sudah tentu mereka mengambil keuntungan di atas pinjaman. Untuk mereka menjana keuntungan kepada shareholder, pemegang-pemegang saham mereka. Maka sebab itulah sebab utama perbankan konvensional adalah tidak patuh syariah, sebab mereka mengambil keuntungan di atas pinjaman wang. Maka keuntungan di atas pinjaman wang adalah haram, iaitu riba. Perbankan konvensional, perbankan Islam pula dia tak pakai kontrak pinjaman. Sebab dalam Islam ni ada banyak kontrak yang kita boleh guna untuk jana keuntungan yang harus, yang halal. Perbankan Islam menggunakan kontrak seperti jual beli, sewa dan perkongsian.
Contohnya bangunan ini mercu UEM menggunakan al-ijarah fil azimah, ya, mausufah fil azimah, ya, dia punya pembiayaan menggunakan, ya, dia panggil forward lease. Jadi UEM menjadi tenant yang orang kata apa, tenant yang garanti, orang kata apa, sewaan selama 20 tahun, maka itu boleh digunakan sebagai cagaran, sebagai pembiayaan untuk buat bangunan ini. Ya, contoh macam-macam boleh pakai cara dia. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Nafi' bin Abdul Harith daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, min sa'adatil mar'il maskanul wasi' wal jarus salih wal markabul hani'. Ya, sadaqa Rasulullah. Maksudnya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antara tanda kebahagiaan seseorang ialah rumah yang luas, jiran yang soleh, dan kenderaan tunggangan yang elok. Nabi SAW menjelaskan bahawa manusia akan terzahir kepadanya kebahagiaan jika ada salah satu perkara berikut atau tersebut, iaitu rumah yang luas, jiran yang soleh, kenderaan tunggangan yang elok. Tuan-tuan, apabila tuan-tuan pergi pindah satu rumah, masuk satu rumah, sama ada beli rumah tu ke, sewa ke, tuan-tuan bukan nak duduk sehari dua macam duduk dekat hotel, nak duduk bertahun-tahun, kadang-kadang nak duduk sampai kita habis nyawa. Ya. Jadi kalau ada jiran yang elok, maka senanglah hati kita, tuan-tuan dan puan-puan. Berbanding dengan kalau kita ada jiran yang tidak elok, tuan-tuan dan puan-puan, apa jadi, tuan-tuan? Ya, kita beli kereta apa, dia pun nak marah, ya. Ya, kucing dia datang berak dan sebagainya, dia buat tak tahu. Ya. Dia buang sampah terlebih kat rumah kita lah. Ya, anak dia boleh bising malam-malam. Jiran yang elok, ya, adalah jiran yang bagi kita ketenangan, ya. Dan juga rumah yang luas. Rumah yang luas bukan ada 40 bilik ke macam Sultan Brunei. Macam saya sampai apa ni, anak-anak semua dah kahwin, dah bercucu, rumah lengang, ya. Aman lah tu. Tapi ya, aman cara lain, mana? Aman boleh duduk diam-diam. Tapi rumah yang luas macam mana, tuan-tuan dan puan-puan? Rumah yang mana kita boleh, ya, tidur dengan senang, ada bilik air, ada tempat makan. Kalau rumah yang sempit macam mana? Situlah tempat makan, situlah tempat anak study, situlah tempat tengok TV, ya, dan sebagainya. Dan kenderaan tunggangan yang elok. Kenderaan tunggangan yang elok ni macam mana? Tak semestinya Mercedes, tak semestinya BYD, BYD, Tesla dan sebagainya. Cucu saya yang 8 tahun pun dah kenal Tesla. Itu dia. Sambil ni orang kenal. Tak semestinya Tesla. Tapi kenderaan yang elok, Exia yang baru ke, Exia yang 2 tahun cukup. Yang kita boleh guna untuk sampai ke B, ke C, ke D. Tak kisahlah sampai in style ke apa, untuk sampai. Kalau kenderaan itu tak elok macam mana? Bayangkan jika seseorang mempunyai kenderaan yang sentiasa bermasalah, sedang memandu, tiba-tiba kendaraannya rosak. Kalau seorang-seorang tak apa juga. Kalau nak pergi kenduri dengan bini macam mana? Astagfirullah. Tuan-tuan, kereta dah senyap, bini pula berbunyi. Tadi kereta bunyi, sekarang bini pula bunyi. Apalah bang, itulah bang, inilah bang, itulah dah cakap, beli kereta ni pergi. Aman tak aman, tuan-tuan? Betul lah apa yang Nabi cakap, ya? Maka ia akan mencetuskan perasaan cepat marah, perasaan resah kerana lambat ke destinasi yang ingin dituju, dan lain-lain perasaan yang mengganggu. Kamu nak pergi interview, bawa kereta, lagi setengah jam baru duduk, lagi 10 minit nak sampai, kereta mampus tengah jalan. Ya, nak ambil Grab, ambil lah Grab, sekejap lagi datang nak tiket. Tiket apa? Tiket kasih sayang daripada polis. Dah 300, dah belum dapat kerja dah kena tiket. Kata Imam Al-Tahawi, ia kenderaan yang baik, menjauhkan hati daripada kegelisahan. Kenderaan yang baik menjadikan penunggangnya sibuk dengan zikir kepada Allah, ataupun sibuk dengan perkara lain, disebabkan kenderaannya yang tidak elok, yang mana ia menyakitkan orang yang menaikinya. Ya, baik. Jadi macam mana cara kita atau kaedah kita untuk memiliki kenderaan? Kita boleh bayar saja tunai. Ada duit, ya, mana tahu UEM ni bagi bonus 5 bulan ke 6 bulan ke. Ya, saya kerja di bank dulu 6 bulan dapat. Itu yang paling banyak. Tahun 1998 kerja di Petronas. Dia kata minta maaf, kami banyak duit, tapi masa tu gawat.
Tak dapat. Tak dapat. Ya. Jadi kalau dapat, kita boleh beli kenderaan. Ramai orang yang dapat apa tu, bawa keluar daripada KWSP 10,000, tuan-tuan ingat dia simpan ke? Cuba tanya, 9 daripada 10 tak dia simpan? Tak ada lah tuan-tuan. Ya, bukan manusia biasa lah macam tu dapat sekedebu. Ya. Ada seorang beritahu saya, saya baca ke saya baca dia? Saya baca lah kot. Dia kata ada orang pinjam daripada dia 5,000 dah setahun tak bayar. So, dia panggil kawan dia minta tolong pergi minta pada orang tu. Apa cantik dia minta tolong. Mungkin orang kata apa? Kawan dia boleh pujuk. Jadi dia kata okeylah aku tolong kau lah. Ya. Pergi minta duit pada orang tu. So dia pergilah. Dia pergi pada orang tu. Dia kata kenapa kamu tak bayar dah setahun dah 5,000 ni? Dia kata saya hilang ke pekerjaan. Boleh tak saya tahu? Dia tanya balik. Apa yang kamu beli 5,000? iPhone 14 untuk anak dia 16 tahun. iPhone 14. So dia kata minta maaf lah saya kena ambil lah phone tu. Ya, nak bayar hutang. Ya, nak bayar hutang sebagai dia tak boleh bayar kan, tak kerja ambil. So, ambil phone tu tengok, wah anak ada Instagram lah apa 16 tahun tu dia. Tuan-tuan. Apa saya bercakap ni? Oh yalah, dia pinjam duit orang untuk beli telefon. Tuan-tuan, kalau tak ada duit, saya start tak ada duit, tuan-tuan beli telefon batu tu, tuan-tuan tahu tak? Macam menara 118 tu dulu. Tahu menara 118 tu? Macam tu batu kalau lempak ke orang mati tu. Start beli yang tu, tuan-tuan. Barulah ada sikit-sikit beli, tak nak berhutang sangat dah. Ya. Asal boleh pakai 3-4 tahun, 5 tahun, crash, screen pun pakai juga. Baik, ada orang boleh beli kenderaan secara tunai. Dia bayar aja tunai. Ya, dia nak start kerja, dia bayar tunai 15,000. Ya, dia belilah Exia, dia pakai je lah. Ya, baik. Tapi kebanyakan orang, ya, dia sewa sepanjang masa. Boleh juga. Sewa sepanjang masa. Ataupun sewa dulu. Ataupun dah sewa, habis sewa, kita beli pula. Jadi macam-macam. Orang kata apa? Cara kita boleh beli ikut kemampuan masing-masing. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan dah lebih daripada 30% sampai 40%, ya, bayar hutang saja, itu dah lampu merah. Lampu kuning lah, lampu kuning. Kalau 60% dah, lampu merah, tuan-tuan. Kalau lebih daripada tu, masuk ICU terus. Kalau gaji tuan-tuan dan perempuan 60% bayar hutang saja, minta maaf, tuan-tuan. Tuan-tuan nanti lagi banyak hutang. Macam mana nak orang tanya hutang? Macam mana nak tahu? Sebelum kita tak boleh bayar hutang, pandai pula dia tanya saya. Sebelum kita tak boleh bayar hutang, macam mana kita nak tahu? Ini dah warning dah. Warning dah, hutang tu dah banyak. Saya kata senang aja. Kalau hang start beli makanan, ya, pergi kedai mamak, semua pakai kredit kad, itu dah orang kata apa, masuk ICU dah. Semua kredit kad, tuan-tuan. Kita seronok beli dengan kredit kad sebab apa, tuan-tuan? Sebab itu duit orang lain, bukan duit kita. Saya sejak 15 tahun lalu latih diri. Nak bayar apa-apa mesti cash. Latih. Kalau tak boleh bayar cash, jangan beli. Latih, tuan-tuan. Potong kredit kad tu. Saya dah cerita beberapa kali, tuan-tuan. Saya ada 6 kredit kad, kredit limit setengah juta, tuan-tuan. Bukan saya telefon orang minta duit, orang telefon saya nak bagi duit, tuan-tuan. Datang kad, cik nak pakailah, tak nak pakai sudah. One world lah, apa world lah, segala-gala world, we are the world. Semua kad, macam-macam ada, tuan-tuan. Tapi lama-lama sedap. Kita dah pakai duit siapa? Duit orang lain. Ya, baik. Tidak boleh tak jauh sangat. Baik. Apa dia ijarah? Ijarah maksudnya sewa. Secara literalnya bermaksud iwat yang merujuk kepada bayaran upah sewaan. Iwat maksudnya imbalan. Kita bayar, kita dapat apa? Itu kita panggil iwat. Ya. Kalau kita sewa, kita bukan dapat barang tu. Kita bukan miliki barang tu. Kita dapat pakai barang tu, tetapi kita memiliki manfaat dia. Itu maksudnya sewa. Tuan-tuan sewa rumah tu orang lain punya. Bukan pemilik dia orang lain. Tapi bila kita guna akad sewa atau akad ijarah, ya, kita boleh pakai manfaat dia ataupun kita memiliki manfaat dia. Ia juga bermaksud ganjaran kepada sesuatu perbuatan yang baik sama ada berbentuk keduniaan atau keagamaan. Menurut fiqh Islam, ia boleh dirumuskan sebagai pemilikan manfaat dengan bayaran pertukaran, yakni iwat, di mana iwat tersebut dalam bentuk ayan, iaitu aset ketara ataupun dain. Dain maksudnya hutang ataupun manfaat. Maksudnya kita boleh beli, kita boleh miliki manfaat sesuatu benda ataupun untuk menggunakan sesuatu benda secara cash. Kita bagi duit
ataupun secara hutang. Aufi telah mendefinisikan ijarah sebagai pemilikan manfaat yang dibenarkan, yang diketahui pada satu tempoh, yang diketahui dengan bayaran iwat, yang diketahui dan dibenarkan oleh syarak. Semua kena ketahui. Tuan-tuan nak sewa, berapa sewa sebulan, berapa lama dan sebagainya. Itu kena ketahui. Ya, tuan-tuan ada masuk sewa rumah, ya, tak tahu bila berapa nak bayar sebulan. Ikut suka kamu, tak boleh, tuan. Ikut suka kamu, ujung bulan kita ingat 1,000, dia minta 1,500. Mau lari lintang bukang nak cari rumah lain, kan susah, tuan-tuan. Nak pindah rumah senang tak, tuan-tuan? Oh, susah, tuan-tuan. Saya pindah rumah 2 kali je dalam hidup. 2 kali je. Lepas kahwin duduk rumah siapa? Rumah siapa? Rumah mak mentua sebelah. Bayar juga sewa. Ingat free lah, tuan-tuan. Ya. Baik. Lepas tu pindah rumah. Pindah rumah kedua, tuan-tuan. Dah duduk rumah pertama 3 tahun, tuan-tuan. Letak barang ni dekat hall ni. 3 bulan baru clear satu, tuan-tuan. Kata tak nak pindah dah. Tak nak pindah dah. Ada duit pun tak nak pindah dah. Faham tak? Satu-satu barang. Angkat meja, angkat ni, angkat tu. Tahu tengah atas ni, longgok. Kalau orang yang kaya macam mana? Dia ambil mover tu wrap elok-elok. Dia bagi tahu tempat ni dalam bilik ni, tempat ni dalam bilik air tu, betul tak? Mover datang letak elok-elok dah. Dia datang duduk aja. Kita yang semekin macam ni, sorry lah nak buat macam tu. Baik. Mazhab Hambali telah mendefinisikannya, iaitu ijarah adalah satu kontrak ke atas suatu manfaat tertentu yang dibenarkan oleh syarak pada suatu tempoh tertentu dengan ayan yang tertentu atau dalam tanggungan liability atau satu kerja dengan bayaran tertentu. Tuan-tuan kerja ni sekarang ni dapat gaji dipanggil ijarah juga. Dipanggil ijarah juga. Syarikat sewa tuan-tuan punya keupayaan atau kecekapan, ya, dan sebagainya. Ibnu Qudamah telah merumuskan ijarah menurut mazhab Hambali ialah bai' al-manafi. Bai' maksudnya jual beli. Al-manafi adalah manfaat. Jual beli manfaat. Di dalam Islam, bukan saja kita boleh jual beli barang, kita boleh beli manfaat. Manfaat apa? Manfaat untuk menggunakan sesuatu benda. Tuan-tuan pergi Langkawi tak bawa kereta. Ya, boleh bawa kereta tapi 300 ya. Ya, 300 nak ferry. Ya. Malah 300, pergi-pergi kena 300.5 pula. Tak apalah, kereta orang lain. Ya, itu kita beli apa? Kita beli manfaat untuk menggunakan selama 3 hari contohnya. Baik, dalam ijarah ada 2 kategori. Yang pertama ialah ijarah ayan, iaitu sewaan kerana menggunakan manfaat sesuatu aset ketara yang dimiliki. Sewa dipanggil ujrah. Ya, sewa dipanggil ujrah. Kategori yang kedua ialah ijarah amal, iaitu upah yang dibayar kerana perkhidmatan yang diberikan oleh seseorang, iaitu bai' al-quwah. Upah dipanggil ujrah juga. Baik. Ijarah amal apa? Ijarah amal, tuan-tuan, ada kain. Nak raya ada dekat. Raya dekat apa? Puasa pun lagi 3 minggu, lagi 2 minggu lebih. Ya. Bawa kain bagi kepada tukang jahit. Tukang jahit. Ya, itu dipanggil ijarah amal, tuan-tuan. Ya, bayar dia untuk servis dia, amal. Itu ramai orang salah menggunakan perkataan amal. Malam amal. Apa malam amal ni? Dia kata malam amalan baik lah. Amal tu dia perbuatan. Jadi malam perbuatan. Ada, saya jadi penasihat syariah 2-3 syarikat. Satu syarikat tu kata, Ustaz, malam ni kita nak buat malam amal, Ustaz tolong baca doa. Ustaz tolong baca doa. Yalah kan, betul tak? Ya. Baca doa. Dia kata malam amal apa? Malam amal lah Ustaz, kami panggil anak yatim. Oh, malam amal baik. Bukan amal saja. Betul tak? Amal tu adalah perbuatan, amalan, betul tak? Saja, tuan-tuan. Ya, nak cerita. Saya cukup pantau hubung malam amal. Kan? Makna dia terbalik. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahunna. Sadaqallahul azim. Maksudnya, kemudian jika mereka menyusukan anak untuk kamu, maka berikanlah kepada mereka upahnya. Jadi surah Al-Talaq ayat 6. Maksudnya, ini menunjukkan bahawa ijarah ataupun sewa servis itu adalah harus dalam Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalat ihdahuma ya abatis ta'jir. Ya inna khaira man istajir talqawiyul amin. Sadaqallahul azim. Maksudnya, salah seorang di antara perempuan yang berdua itu berkata, wahai ayah, ambillah dia menjadi orang upahan menggembala kambing kita. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang ayah ambil
pekerja adalah orang yang kuat lagi amanah. Ya, ini anak Nabi Syuaib kot. Ya, yang Nabi Yusuf datang ke situ. Ya, dia kata ambillah dia ni, lama-lama dia kahwin dengan anak dia. Ya, bolehlah juga tuan-tuan buat macam tu. Ya, kalau nak kahwin dengan orang tu buatlah baik-baik. Betul tak? Baik. Apakah rukun-rukun ijarah? Yang pertama ialah pihak-pihak yang berkontrak, iaitu pemberi sewaan, yakni mukjir, dan penyewa, mustakjir. Yang kedua ialah sigah, yang terdiri daripada tawaran, ijab, ya, pemberi sewa dan penerimaan qabul penyewa. Ada seorang dia mengajak lah, saya tak tahu lah dia mengajak muamalat ke apa, orang hantar video kat saya. Dia kata kalau tak lafaz apa ni, ijab tu, ya, tak sah kontrak tu. Saya kata betul, itu ikut Imam Syafi'i, qaul lama tu, qaul lama. Saya kata macam mana? Dia tanya dia orang lah, macam mana kalau beli online, macam mana nak bercakap dengan komputer ni? Dia kata sebenarnya haram juga Ustaz. Haram. Dia kata haram Ustaz. So, kami kalau nak buat online yang purchase, kami beli, lepas tu kami bertaubat kepada Tuhan. Ada taubat pula. Lepas tu dia tahu benda tu haram, dia buat taubat pula. Ya Allah, nak main-main dengan hukum. Memang ada kaul Imam Syafi'i macam tu, ya, pada awalnya. Sebab Imam Syafi'i buat macam tu supaya dia nak bagi betul-betul orang reda beli, nak cakap elok-elok. Mana dia tahu masa tu ada internet ke apa? Faham tak? Mana dia tahu masa tu. Jadi ulama-ulama Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i selepas itu membenarkan, ya, ijab dan kabul dengan cara lain asalkan menunjukkan keredaan, ya, keredaan dan orang kata apa, penerimaan sesuatu benda. Objek kontrak sewaan mahal al-aqad yang meliputi manfaat dan bayaran sewaan ke atas penggunaan manfaat tersebut dan termasuk tempoh. Jadi kena tahu apa? Kena tahu barang yang disewa, berapa dia punya sewa, berapa lama. Dan barang tu mestilah benda yang harus di sisi Islam. Baik, syarat objek sewaan ialah mampu menyerahkan objek sewaan, diketahui sama ada dari sudut tempoh dan tujuannya, boleh memberi manfaat kepada penyewanya. Maksudnya kalau rumah tu, ya, tiba-tiba jatuh pokok atas rumah tu, dah tak boleh pakai, maka batallah kontrak sewa immediately. Contohnya tuan-tuan sewa kereta, tuan-tuan beli kereta ni sebenarnya bukan beli ni tuan-tuan, baca kontrak betul-betul. Kita akan sebut sekejap lagi. Mengetahui objek sewaan secara tepat. Hak milik objek adalah milik pemberi sewa sepanjang tempoh sewaan. Barang sewaan dan manfaat harus mengetahui kehendak syarak. Baik. Ada dua jenis akad. Dua jenis akad pembiayaan kenderaan di perbankan Islam. Nombor satu dipanggil murabahah. Apa dia murabahah? Murabahah dia macam ni. Kalau tuan-tuan suruh seseorang beli barang. Ya, tuan-tuan kata barang tu RM60. RM60. Jadi aku bagi kat kamu RM60, tolong beli. Itu bukan murabahah. Itu wakalah dengan musawamah. Kita dah tahu harga dia. Tapi kita tahu barang tu RM60. Kawan kata aku akan beli pada engkau, untuk engkau, tapi aku akan jual pada engkau RM60. RM80 contohnya. Dia ambil untung berapa? RM20. Itu dia panggil murabahah. Dia tahu harga asal, dia tahu harga jual, dan dia tahu keuntungannya. Itu dipanggil murabahah. Ya, murabahah. Kontrak jualan dengan pendedahan harga kos aset dan margin keuntungan kepada pembeli, iaitu pelanggan yang membuat tempahan. Terdapat pesanan dan aku janji untuk pembelian oleh pelanggan sebelum perolehan aset tersebut. Jadi kita boleh suruh bank pergi beli. Kita tahu tak harga kereta tu? Contohnya kereta baru pada S70. Berapa S70 yang eksekutif tu berapa? 84. Saya tahu semua ni. Saya tengok. Kereta baru je saya tengok. Tesla berapa? 198. Tak mampu. Ya. S70. Dia tahu tak? 84,000 dia tahu kan? Kita suruh bank pergi beli. Bank kata, okey aku beli kat engkau 84,000, aku jual pada engkau 100,000. Apa dia? Tunai ke? Ataupun secara tangguh? Tangguh lah. Kalau tidak apa-apa, kita suruh bank pergi beli. Betul tak? Ya, tangguh lah. Tangguh berapa bulan? Paling lama berapa? 108 bulan. Allah Akbar. Nah, 108 bulan. Bayar 9 berapa? Murah. Bayar RM900. Memang murah bayar. Tapi punya lama. Betul tak? Punya lama. Itu dipanggil murabahah. Dia tahu harga dia. Bank tolong beli, bank jual kat kita.
Ataupun kita guna kontrak ijarah ataupun kontrak sewa. Dipanggil al-ijarah summa al-bai' ataupun selalunya dipanggil aitab. Saya mula-mula tak tahu perbankan Islam, tuan-tuan. 25 tahun lalu nak beli satu kereta. Masa tu tergerak hati nak tanya pasal muamalat. Pasal cara yang halal. Selalunya beli benda konvensional lah. Barulah dapat hidayah. Tuhan gerakkan hati tu maksudnya ada hidayah. Ya. Saya tanya, ada tak pinjaman? Ada guna pinjaman juga dalam mulut saya. Mana ada pinjaman kat perbankan Islam? Ada tak pinjaman Islam? Ada. Aitab. Apa dia? Ulang saya lagi. Aitab. Dia tu pun tak tahu nak sebut aitab tu apa tu. Aitab. Okey lah, aitab ke aitub ke. Saya ambil je lah. Aitab tu maksudnya apa? Al-ijarah maksudnya sewa. Suma maksudnya diakhiri al-bai' dengan jual beli. Maksudnya mula-mula kita sewa, dah habis bayar sewa, dia jual pada kita. Itu dia panggil al-ijarah suma al-bai' ataupun aitab. Kontrak ijarah sewa dan diikuti oleh kontrak bai', iaitu penjualan. Pelanggan sewa aset daripada bank, bayaran sewa dan tempoh dipersetujui. Setelah tamat tempoh sewa, meterai kontrak untuk beli aset dari bank dengan harga yang dipersetujui. Kita beli kereta RM50,000. Contohnya, okeylah Myvi yang paling mahal sekali berapa? 59. Saya tahu semua. 59. Sebab anak yang bongsu nak beli pula kereta. Dia tengok. Dah beli kereta, dia tanya banker ni dulu. Ya Allah, budak-budak ni. Ya. Budak-budak sekarang bila dia telefon, kita kata apa? Berapa nak? Ya, betul tak? Betul tak, tuan-tuan? Kalau dia pergi universiti especially, tak apa, tolong dia. Ya. Mak pak kita pun macam tu juga. Betul tak? Ya, saya dulu belajar kat US, telefon kat Malaysia nak minta mak pak tak berani. Tak tahu mak pak tak ada duit. Faham tak? Kita sendiri pergi kerja lah. Ya, makan tepung je tiap-tiap hari nak simpan duit. Baik. Apa kita nak kata? Pergi kita RM50,000. Bank jual kat kita RM65,000 contohnya. Ya, selama 5 tahun. Jadi kita bayar RM1,000 sebulan. Bank bukan jual pada kita mula-mula. Bank sewakan pada kita. Bank sewakan kepada kita sebanyak RM1,000 sebulan. Dah habis 60 bulan, bank kata, hendak dah kereta ni. Bank pun tak mau lah, kereta tu nak buat apa kan bank? Betul tak? Okey, aku jual kat engkau. Tu dia buat kontrak baru. Dia jual pada kita. Selalunya dia jual RM1. RM1. Dia jual RM1. Dah kamu bayar sewa dah 5 tahun, dia jual RM1 je. Ya, baik. Tu dia panggil al-ijarah, sewa, suma, iaitu diakhiri dengan al-bai', dengan jual beli. Ada satu lagi, al-ijarah, ya, muntahiyah bin tamlik. Apa dia muntahiyah, muntah-muntah ni? Muntahiyah bin tamlik, iaitu diakhiri dengan hibah. Dia bagi hadiah saja. Ya, yang ni dengan jual beli, nampak tak? Jual beli adalah amount dia RM10, RM15 macam tu. Baik. Jadi hari ini kita nak bincang berkenaan dengan aitab sahaja. Yang murabahah tu kita bincang bulan depan dah, puasa kan? Ya, puasa cuti, bukan cuti apa? Cuti kuliah. Ya, kerja juga. Bukan kerja apa, kerja sendirilah. Baik. Aitab melibatkan dua jenis kontrak. Ini kita kena faham. Sebab apa ramai orang dah sebut ni, kita apa benda dia orang buat ni sebenarnya. Ya. So aitab ada dua jenis kontrak. Yang pertama ialah kontrak ijarah, iaitu sewa, berkuat kuasa sepanjang tempoh sewaan oleh pelanggan. Maksudnya bank beli kereta, disewakan bagi kita. Itu kontrak yang pertama. Kontrak yang kedua, selepas habis tempoh sewaan 60 bulan, 84 bulan, yang paling lama 108 bulan, ya. Maka dibuat satu lagi kontrak dipanggil al-bai', iaitu jual beli. Disusuli kontrak jual beli hanya akan ditandatangan selepas tempoh sewa tamat atau pelanggan langsai semua sewa tertunggak. Habis bayar sewa, dia baru buat kontrak jual beli. Tapi di antara itu ada satu dia panggil janji. Ya, apabila dia sign kontrak ijarah, ya, kontrak ijarah dengan bank, pelanggan akan sign satu janji. Dia sendiri akan berjanji dengan bank. Dia berjanji apa? Dipanggil wa'ad. Nama orang kampung-kampung kita ada nama wa'ad, tapi wa'ad sebenarnya, ya, maksudnya janji. Untuk sewa aset bagi suatu tempoh dengan bayaran sewaan yang dipersetujui untuk membeli aset tersebut pada penghujung tempoh sewaan, dan ditandatangan oleh pelanggan sahaja, because dia bukan satu kontrak. Ijarah tu adalah kontrak,
Wa'ad bukan kontrak, dia janji. Bank, aku sewa pada kamu, ya, tapi aku berjanji aku akan habis bayar sewa ni mengikut tempoh yang telah dipersetujui, dan selepas habis aku sewa tempoh sewa ni, aku akan beli pada kamu. Sebab apa dia buat macam ni, tuan-tuan? Kenapa tak buat dalam satu kontrak ijarah dengan jual beli? Tak boleh. Dua kontrak dalam satu diharamkan dalam Islam. Dua kontrak dalam satu diharamkan dalam Islam. Ya, sebab apa? Dua kontrak dalam satu, kenapa dia larang? Sebab satu kontrak adalah berkait dengan satu kontrak yang lain, ya. Ada orang kata apa? Ada risiko kontrak yang kedua tidak akan dilaksana. Tidak akan dilaksana. Banyak kontrak sewa beli ada masalah macam ni. Kontrak sewa beli apa selalunya? Water filter, kowe, kuku, macam-macam lah, tuan-tuan, ya. Kowe, kuku tu yang kuku ke koko? Kuku macam-macam. Saya tengok semua kontrak, sebab saya pun diambil untuk bagi nasihat tentang kontrak water filter semua ada kontrak dua dalam satu. Semua ada. Contoh bacalah. Ada satu clause yang disebut selepas habis tempoh sewaan, benda ni akan dijual kepada tuan. Itu dia. Dalam tu dah ada. Dilarang dalam Islam. Kalau nak elak, buat cara ni. Ya. Buat kontrak sewa dan ada wa'ad. Wa'ad bukan kontrak. Wa'ad adalah janji pelanggan kepada syarikat. Lepas habis ijarah, baru buat satu kontrak jual beli. Ya, baik. Tuan-tuan dan puan yang rahmati Allah sekalian, ini adalah akad-akad yang digunakan oleh, saya ambil 8, ya, 8 perbankan Islam, dan termasuk Ion Credit. Kenapa saya letak Ion Credit? Orang yang tulis pada saya, "Ustaz, nak beli motor ni macam mana?" Dulu saya selalu dah cakap pasal kereta, lori tak pernah cakap. Orang tanya, "Beli motor macam mana, Ustaz?" Allah, saya kata kena bercari. Dulu ada 3. Dulu Bank Rakyat ada. Lepas tu Pakistan Credit ada. Ion Credit. Tapi Bank Rakyat sekarang ni dia buat apa? Motor yang besar tu apa? Superbike. 250cc ke atas je. Saya tanya dia kenapa? Dia kata motor yang cc ke bawah 250cc ni senang sangat kena curi. Lepas tu Pakistan Credit pun dah tak buat perbankan pembiayaan Islamik. Yang ada Ion Credit saja. Jadi kalau orang tanya tuan-tuan dan puan, mereka nak beli di kedai, ya, kedai motor, ya. Pada asalnya semua kedai motor ni kebanyakannya loan kontrak aja. Kalau ada Ion Credit, ya, ambil yang perbankan Islam punya. Perbankan Islam. Ramai orang dia percaya pada token tu dia kisah apa Islamik apa kan. Saya pergi tanya lah banyak, memang tak ada. Kecuali kalau kita tanya Ion Credit yang buat perbankan pembiayaan Islamik. Kalau tengok di sini kebanyakannya menggunakan ITAB, al-ijarah tuma al-bai. Bank Islam menggunakan murabahah, Maybank pun ada murabahah, ada pilihan. Ya, baik. Kalau nak beli motor kapcai, pakai Ion Credit. Ada. Kapcai tahu kapcai? Tak payah cerita kapcai tu. Saya pun dulu pernah bawa kapcai. Bila accident sekali, mak tak pergi bawa dah. Arwah mak tak pergi bawa. Sambil ni tak bawa motor. Sebab apa? Takut dia bila bawa aja teringat mak. Mak dah tak ada pun teringat lagi. So saya bawa apa? Saya bawa basikal elektrik. Bawa elektrik pergi surau macam tu. Tak apalah. Ni bukan motor mak apa. Takut juga. Baik. Pelanggan mengenal pasti. Okey, macam mana cara dia? Nombor 1, sampai pakai teropong. Okey. Itu kereta apa tu? Xiaomi SU7 EV. Itu apa electric vehicle tu? SU7. Sekarang ni saya baca ada apa? BYD Seal pula. Macam betul-betul Porsche. Saya bukan engineer, tapi saya orang teknikal. Saya suka lah teknologi macam ni. Tapi kalau tuan-tuan nak beli kereta elektrik, tunggu lusat. Tunggu setahun 2 lagi. Teknologi bateri bertukar kepada solid state, better. Ya, yang ni dia pakai lithium senang terbakar. Siapa peminat kereta jangan marah saya pula. Saya saja. Ya, baik. Macam mana proses kita nak ambil pembiayaan di perbankan Islam? Mula-mula kita cari kereta yang kita nak. Kata ustaz, macam mana perbankan Islam ni? Saya kata macam mana? Dia orang tak ada kereta nak jual, tapi dia orang buat jual kereta. Saya kata apa salahnya? Patut dia jadi macam ada showroom lah jual kereta. Adakah itu fatwa kamu? Saya tanya dia. Adakah fatwa kamu seseorang itu mesti ada benda yang dia nak jual, baru dia boleh jual? Saya tahu tak? Kamu tahu tak kat luar sana berapa banyak wakil yang jual rumah, jual tanah,
jual macam-macam, jual handphone, jual wakil yang tak bawa stok pun ada. Tapi mereka wakil sah. Banyak tuan-tuan. Sebab tu dalam Islam ada akad wakalah, akad wakil, akad agensi. Berapa banyak yang jual insurans dan jual takaful. Bukan takaful tu bukan dia orang punya. Betul tak? Apa ada cakap macam ni? Ni benci perbankan Islam. Ya, mana saja nak cari kona-kona supaya nak mengharamkan perbankan Islam. Itu je. Saya tanya kamu balik, saya kata kat dia. Kalau perbankan Islam nak ada showroom untuk semua kereta, berapa model yang dia boleh, berapa brand yang dia boleh jual? Tak banyak, betul tak? Tak banyak. Lebih baik kamu pergi pilih mana yang kamu nak, bagi tahu bank, tolong beli yang tu. Kan senang. Betul tak? Ya, baik. Lepas kita dapat kereta yang kita nak, pelanggan mendapatkan pembiayaan dan meminta bank sebagai ejen membeli aset yang dikenal pasti. Pelanggan beraku janji atau berjanji dengan bank untuk menyewa aset tersebut daripada bank bagi suatu tempoh tertentu dengan bayaran sewaan yang dipersetujui. Pelanggan beraku janji untuk membeli aset tersebut pada penghujung tempoh sewaan. Bank membeli aset daripada penjual secara tunai berdasarkan maklumat aset yang diberikan oleh pelanggan. Pemilikan aset berpindah kepada bank. Bank menyewakan aset tersebut kepada pelanggan. Pelanggan membayar sewa berdasarkan terma yang dipersetujui. Saya bagi proses je. Ya. Setelah tempoh ijarah tamat ataupun tempoh sewa tamat atau berlakunya penyelesaian awal, banyak duit pergi bayar. Orang kata, Ustaz, ni rule 78 ni. Zalim rule 78. Engkau nak bayar cash ke engkau nak habis sampai tempoh? Saya tanya dia. Kenapa Ustaz tanya pula? Saya tanya, Ustaz tanya. Saya kata biasalah, hampir belajar kat kelas. Kalau hang tanya soalan, orang cikgu akan tanya balik supaya nak tahu hang faham kat mana. Baik, dia kata saya nak sewa sampai habis 9 tahun. Tak nak kena mengena dengan rule 78. Rule 78 ni kena mengena dengan orang yang nak buat apa? Yang nak buat early settlement. Itu je. Early settlement. Itu kita cerita lain lah. Ada orang kata zalim, ada orang kata haram dan sebagainya, ada orang kata harus. Ya, baik. Seterusnya, pemilikan aset akan berpindah kepada pelanggan. Tiada isu dua akad dalam satu. Kontrak sewa tidak berkaitan dengan kontrak jual beli. Hanya satu kontrak berkuat kuasa pada satu masa. Baik. Jadi, apa yang bank buat sebenarnya? Bank bagi sewa kat kita dipanggil sewa keuangan. Apa beza sewa keuangan dengan sewa operasi? Baik, saya malah nak cerita panjang-panjang. Dia macam ni. Ya, kalau tuan-tuan nak sewa operasi, ini adalah sewa operasi yang berlaki itu. Tuan-tuan pergi Langkawi, sewa Alphard. Orang sekarang sangat suka Alphard. Ya, NGO pun beli Alphard, tuan-tuan. Ya. Batuk NGO mana tu saya pun tak tahu. Ya, beli semua suka Alphard sangat. Lambang kemewahan. Ya, baik. Jadi kalau tuan-tuan nak sewa Alphard, sehari 300.5. Itu sewa operasi. Maka bila kita sewa operasi macam sewa Alphard tu, aksiden ke, ganti minyak hitam ke, ganti bateri ke, semua pemilik dia punya hal. Tapi sewa sehari 350. Tapi kalau kita nak beli Alphard, sewa kewangan, maka kita mungkin bayar sebulan 2,000 sahaja. Berbanding dengan sewa operasi 300.5 kali 3, 30 berapa? 10,000 bayar. Tapi bila bayar 10,000, semua tu dia ambil tanggungjawab oleh pemilik dia. Tapi kalau kita bayar sewa keuangan, bayar berapa? 2,000 sebulan, kita yang tanggungjawab terhadap maintenance dia, penyelenggaraan dia. Jadi yang mana satu kita nak? Orang kata, kenapa saya sewa, Ustaz? Saya sewa, tapi saya yang kena repair, saya yang kena bayar insurans, takaful, saya yang kena maintenance dia, sebab kamu sewa keuangan. Kalau kamu sewa operasi, harga sebulan lagi tinggi. Ya, baik. Itu beza dia. Baik. Ada soalan pula. Saya tanya, saya jawab, jangan marah. Ya, baik. Kenapa tarik kereta saya? Saya tak bayar, kenapa tarik? Zalim. Orang kata zalim. Ustaz, saya tak bayar rumah 3 bulan, dia nak lelong dah rumah saya. Saya tak bayar kereta 3 bulan, dia nak lelong rumah saya. Saya tanya, kamu janji apa? Kamu janji kamu dah nak bayar on time, betul tak? Bila kamu mungkir janji, maka ada jadi default cost.
tak default clause. Ya, 3 bulan tak bayar, ya awak datanglah tarik kereta. Baik. Kenapa boleh tarik kereta saya? Itu dia. Orang tanya saya. Kenapa bank hendak tarik kereta milik kita bila kita gagal bayar ansuran, bayar ansuran bulanan? Bukankah kita sudah beli kereta tersebut? Soalan ni. Apa jawapan dia? Dalam kontrak ijarah summa al-baik ataupun aitab, kereta milik bank sebenarnya. Kita sewa je. Kita sewa. Sebab bank yang beli. Lepas itu sewakan kepada kita. Tiap-tiap bulan kita bayar rental, sewa. Itulah ansuran bulanan. Bila cukup tempoh sewaan, bank akan jual kereta milik bank itu kepada kita. Barulah hak milik berpindah dari bank kepada kita. Hatta barulah boleh disebut kereta itu milik kita. Selagi kereta itu milik bank, bank boleh tarik kereta milik mereka bila-bila masa. Sekiranya kita gagal bayar rental ataupun ansuran bulanan. Jadi kalau kita pakai aitab, maksudnya kereta itu milik bank. Tapi ustaz, dalam registration kereta ni, apa geran dia bagi? Geran kereta tu, tuan-tuan pernah tengok geran tuan-tuan? Tak pernah tengok pun kan? Ya, kadang-kadang bila accident baru nak pergi cari geran. Ya, geran kita dia tulis nama kita. Kenapa dia tulis nama kita? Sebab apa? Dia nak tahu siapa yang pakai. Tapi bawah tu ditulis apa? Dituntut oleh nama sekian-sekian, betul tak? Itu menunjukkan kereta tu bukan kita punya, kereta bank punya, ataupun siapa-siapa ada yang punya. Ya, jadi kalau kita tak bayar, maksudnya kita melanggar kontrak yang kita dah sign dengan bank. Jadi macam mana? Macam tu lah saya kata. Dah macam ni lah saya kata. Pergilah kat bank. Ya, saya dulu pun 3 kali kena tendang kerja atau kena tendang kerja. Sebab lawan bos selalu. Muka ni yang selalu lawan bos. Kadang-kadang kerja 6 bulan tak ada kerja, setahun tak ada kerja. Ya, pergi lawan orang pasal audit. Ya, pasal audit sebab orang buat kontrak huha-huha atau kontrak huha, terus kena keluar. Ya, huha-huha lah, perbankan Islam lah sangat. Saya kata, tak apa, jangan. Kita yang mana satu. Ya, saya vice president, tuan-tuan. Senior vice president. Jadi, tak cukup duit nak bayar saya. Saya buat apa, tuan-tuan? Saya duduk diam-diam kata bank zalim ke? Saya buat apa, tuan-tuan? Saya pergi bank, tuan-tuan. Pergi restructure balik semua. Restructure balik. Last kali boleh buat apa, tuan-tuan? Kalau kita ada masalah untuk bayar, last kali pergi potong semua kredit kad dulu. Buang tabiat buruk. Pergi AKPK restructure semua loan. Ya, semua pembiayaan. Ya, dia akan buatkan kita bayar only 25% yang kita dah bayar sekarang. Dia reduce. Kalau 25% pun tak boleh bayar, habis fikir. Tak ada jalan lain lah. Ya. Jangan kita rasa kita hutang banyak-banyak tu kita enggah sangat. Ya, buat sekarang. Tapi bila dah pergi AKPK tak boleh buat hutang lain dah. Lebih kurang tak ada. Ya. Kawan-kawan saya ramai buat AKPK sebab apa? Mereka lower dia orang punya orang kata ego besar tu, pergi buat macam tu, potong semua kredit kad, ya, pergi bayar 25% saja. AKPK yang akan susun. AKPK adalah orang kata tempat yang terakhir boleh tolong kita. Kalau kita duk semua sangat nak kata perbankan Islam haram lah, apa tu lah, zalim ke apa, itu terpulang pada kamu. Tapi apa yang kontrak yang kita dah sign, itu yang akan jadi efektif pada kita. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, itu saja ya, saya ingin mengucapkan selamat menyambut ya Ramadan yang akan datang. Ya, semoga Ramadan yang akan datang ini adalah ya bulan Ramadan yang terbaik bagi kita. Semoga kita diampunkan dosa-dosa dan diterima ya puasa kita, insya-Allah. Kita jumpa selepas selepas bulan Ramadan lah ya, bulan Syawal. Baik. Itu saja tuan-tuan dan puan-puan. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk daripada saya sendiri kita sudahi dengan tasbih kafarah, surah Al-Anz dan sedikit doa. Subhanallah. Syahadu an la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila alladhina amanu wa amilus solihat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.